Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Pada hari ini, pada kesempatan ini, saya ingin mengupas tentang malam nisfu Sya'ban. Sebab hari ini ialah 13 hari bulan Sya'ban, besok 14 hari bulan Sya'ban dan esok malamnya masuklah 15 hari bulan Sya'ban. Dan lazimnya masyarakat kita, termasuk saya sendiri dulu-dulu, bila malam nisfu Sya'ban ni diyakini satu malam yang istimewa, di mana kita, macam yang saya dulu biasanya diajar ataupun diajak untuk membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Okey, baca surah Yasin, dah habis bacaan pertama, kita doa panjang umur. Kemudian baca surah Yasin sekali lagi, kemudian berdoa dimurahkan rezeki. Baca surah Yasin sekali lagi, lepas tu doa apa-apa lain yang dikendaki. Ini yang diajar kepada saya dulu, masa saya kecil-kecil dulu. Jadi di kalangan para hadirin mungkin ada amalan yang berbeza ke apa ke. Mungkin ada yang bangun malam untuk qiyamul lail. Mungkin ada yang berpuasa pada hari Isninnya nanti sebagai puasa nisfu Sya'ban. Jadi pada kesempatan ini, saya ingin mengajak para hadirin semua untuk kita sama-sama menilai. Malam nisfu Sya'ban tu ada ke keistimewaannya dalam Islam, dalam syariat Islam? Ataupun adakah ia sekadar kebiasaan masyarakat kita? Okey. Saya tahu kita telah amalkan sekian lama, apa pula nak kena semak balik? Apa pula nak dipertimbangkan balik? Tetapi kalau kita faham ilmu ni sentiasa dinamik, dan kita pun sentiasa ada budaya mengkaji, menganalisa, kita akan mengkaji satu amalan yang kita telah sekian lama terbiasa, seperti malam nisfu Sya'ban ini, ataupun amalan-amalan lain, kita semak semula, betul ke ada amalan ni? Betul ke ianya dianjurkan sedemikian? Ya. Jadi merujuk pada malam nisfu Sya'ban ni, ada ke ayat Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menerangkan keistimewaannya? Yang dengan keistimewaan itu, kita pun melakukan amal ibadah yang tambahan, yang ekstra seperti tadi yang saya sebutkan itu. Ya, sebenarnya ada beberapa hadis dalam bab malam nisfu Sya'ban ni, akan tetapi semuanya amat lemah. Hanya ada satu hadis, ianya memiliki beberapa jalan periwayatan. Tak silap saya 16 jalan periwayatan. Semuanya lemah, akan tetapi ia saling menguat antara satu sama lain sehingga dapat dijadikan sebagai dalil. Ya, hadis itu, ya, riwayat Imam Ibn Hibban, riwayat Imam Ahmad dan sebagainya. Saya bacakan hadis tersebut. Okay. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, daripada Mu'az bin Jabal, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, baginda bersabda, yatlu'ullahu ila khalqihi, Allah memerhatikan kepada para makhluknya, fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam pertengahan daripada bulan Sya'ban. Nisfu tu pertengahan. Jadi tu yang kita selalu sebut malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Okay, Allah memerhatikan para hamba-Nya pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian apa? Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah mengampunkan seluruh jami', semua makhluknya, illa, kecuali dua golongan. Pertama, illa li musyrikin, kecuali terhadap orang-orang musyrikin. Kedua, au musyahin, atau orang-orang yang saling bermusuhan. Musyrikin ni merujuk pada orang-orang bukan Islam, okey. Musyahin ni merujuk kepada orang Islam. Sebab kalau musyahin ni termasuk dalam musyrikin, tak payah nak sebut lagi dah. Tetapi yang kedua itu, musyahin, ialah orang-orang Islam tetapi saling bermusuhan. Ini hadisnya. Okay. Kalau rujuk kepada Sahih Ibn Hibban, Musnad Ahmad, Syekh Syu'aib bin Arnaud dan rakan-rakannya menilai hadis ini sebagai sahih bisyawahid. Sahih dengan penguat-penguatnya. So inilah satu-satunya hadis yang ada tentang malam nisfu Sya'ban. Bukan tak ada hadis langsung, ada.
Tapi nanti dulu. Cuba faham balik ya. Sebab pada hadis ni Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan kita untuk memperbanyakkan amal ibadah. Tidak menyuruh kita membaca surah Yasin 3 kali dengan sekian-sekian doa di antaranya. Tidak menyuruh kita qiyamul lail, tidak menyuruh kita berpuasa pada siang harinya. Sebaliknya apa? Hadis ini menerangkan bahawa Allah menghampunkan semua makhluk-makhluknya kecuali yang musyrikin. Okey, musyrikin tak apa. Dan kecuali yang saling bermusuhan. Jadi kalau betul kita nak meraih keistimewaan, keutamaan malam nisfu Sya'ban, kita semak. Kita ni ada bermusuhan dengan sesiapa tak di kalangan sesama umat Islam? Rakan pejabat ke, jiran ujung belah sana ke, apa ke, dalam WhatsApp group, dalam Telegram, ada ke bermusuhan dengan sesiapa, apa gitu. Kalau ada dan kita hendak mengambil peluang keemasan pada malam nisfu Sya'ban ni, kita hubungkan semula silaturahim, saling bermaafan dan saling bertegur sapa. Itu caranya untuk memanfaatkan, untuk meraih manfaat pada malam nisfu Sya'ban. Hadis ini, sahih bisyawahidnya, sahih dengan penguat-penguatnya, tidak menganjurkan kita apa-apa ibadah. Tidak ada ya. Itu yang pertama. Sebab saya ada baca website. Bila terangkan tentang malam nisfu Sya'ban, menerangkan keutamaan untuk ibadah, untuk qiyamul lail, untuk zikir, untuk sekian-sekian doa, untuk puasa esok harinya, istighfar apa semua tu, lalu dikemukakan hadis ni sebagai dalil. Padahal hadis ni, ya betul menerangkan keutamaan malam nisfu Sya'ban, tetapi keutamaan itu adalah bagi orang-orang yang sebelum ni bermusuhan tetapi telah berbaik-baik. Lalu Allah mengampunkannya. Ada beza di situ ya. Okey, itu yang pertama. Ada tak lagi dalil? Ataupun amalan generasi awal umat Islam? Sebenarnya ada. Ada riwayat bahawa sekumpulan umat Islam di Syam pada zaman selepas kewafatan Rasulullah SAW yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Mereka menghidupkannya dengan pergi ke masjid, iktikaf di masjid, pakai pakaian yang indah pergi masjid pada malam nisfu Sya'ban. Ya? Ada riwayat yang menyebutkannya. Akan tetapi, ini hanya sebahagian penduduk di Syam. Mereka tidak mengemukakan apa-apa hadis bagi menyokong amalan mereka itu. Dan spesifik di Syam saja menyebabkan kita tertanya-tanya kenapa begitu. Sebab kalau sesuatu malam itu ada keutamaannya, semua umat Islam akan tahu. Sebagai contoh, setiap malam ada keutamaannya, iaitu pada 1/3 malam apabila Allah SWT turun ke langit dunia yang terbawah. Ya, dan mendengar orang-orang yang berqiyamul lail, yang berdoa, dan Allah akan menjawab doanya. Ada hadisnya dan semua orang tahu. Tidak terhad pada wilayah tertentu saja. Contoh lain, hari Arafah. Semua orang tahu keutamaannya. Tidak terhad kepada lokasi tertentu saja. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Semua orang tahu. Ya, bukan wilayah tertentu saja yang mengamalkannya. Jadi apabila Allah SWT ingin menjadikan sesuatu malam itu malam yang istimewa, malam yang ada keutamaan, Allah akan menjadikan malam itu semua orang tahu, bukan hanya sekelompok saja. Jadi seandainya benar bahawa sebahagian penduduk Syam meraihkan malam nisfu Sya'ban dengan pergi ke masjid, memakai pakaian yang indah, beriktikaf di masjid, berqiyamul lail di masjid, apa semua itu, seandainya benar, itu amalan mereka tetapi tidak ada dalil di sebaliknya, dan perbuatan sekelompok mereka itu bukanlah dalil bagi kita. Okey. Jadi kena faham di situ. Selain dua ini, selain hadis yang saya baca tadi, selain amalan sebahagian penduduk Syam ada ke tidak? Setahu saya tidak ada. Kalau di kalangan hadirin ada jumpa ayat Quran atau hadis, hadis tu pastikan sahih ya. Dan yang mensahihkannya seorang ahli hadis. Bukan semata-mata ustaz, bukan semata-mata ustazah, bukan semata-mata sebab dia pakai serban besar, ada gantung selendang di bahu, hadis dia pakai itu sahih. Bukan semata-mata bila ustaz tu, ustazah tu bila cakap sikit-sikit je Allahumma salli ala Muhammad. Sikit-sikit je Allahumma salli ala Muhammad. Kita pun ini bagus ni. Hadis dia cakap mesti sahih. Ya, padahal itu bukanlah
kriteria, bukanlah ukuran seorang ahli hadis. Ya, kalau ada, kita boleh kemukakan dan kita boleh bincangkan sebagai dalil untuk beribadah pada malam nisfu Sya'ban. Bila saya sebut ibadah ni, maksud saya orang yang mengkhususkan malam nisfu Sya'ban untuk beribadah. Malam-malam lain tak buat. Sebagai contoh tadi surah Yasin. Surah Yasin tu dia tak pernah baca pun. Dia tak pernah baca kecuali bila ada kematian, kecuali ulang tahun kematian, dan kecuali malam nisfu Sya'ban. Malam-malam lain tak baca langsung pun. Berbeza kalau orang tu setiap malam memang dibaca Quran. Setiap malam memang dibaca surah Al-Mulk. Dan pada malam besok, malam nisfu Sya'ban pun dia baca. Dia baca bukan kerana malam nisfu Sya'ban, tapi kerana dia memang biasa baca Al-Quran. Yang itu tak apa, teruskan. Contoh lain, ada orang tak pernah bangun qiyamul lail. Kalau bangun pun sebab ada perlawanan bola, ada waktu rehat tengah-tengah tu, dia pergi sembahyang kejap. Tapi selain itu tak pernah bangun. Tiba-tiba malam besok dia bangun. Untuk qiyamul lail. Qiyamul lail memang disyariatkan, tapi qiyamul lail sempena nisfu Sya'ban. Itu yang sedang kita bincang sekarang ini. Kalau orang tu memang setiap malam dia bangun qiyamul lail, malam besok tak apa, teruskan. Sebab dia bangun malam untuk solat, untuk zikir, untuk doa, bukan kerana qiyamul lail, tapi kerana memang dianjurkan setiap malam untuk bangun malam dan beribadah. Demikian juga bagi orang yang berpuasa. Dia memang setiap Isnin dan Khamis dia puasa. Sebab Rasulullah SAW menganjurkan puasa pada hari Isnin dan Khamis. Lalu dia berpuasa pada hari Isnin, lusa. Dia puasa bukan kerana nisfu Sya'ban, tapi dia puasa kerana Rasulullah SAW memang menganjurkan puasa pada hari Isnin. Berbeza bagi orang yang tak pernah puasa sunat. Hampir-hampir jarang puasa sunat. Tiba-tiba hari Isnin nak puasa sunat. Lalu dia puasa sunat kerana nisfu Sya'ban. Dan itu yang kita nak bincang sekarang ni. Ada ke ibadah yang khusus kerana malam nisfu Sya'ban? Atau kalau puasa sempena siang hari nisfu Sya'ban. Okey, bila saya sebut-sebut ni, sudah tentu ada pula yang terfikir, yang terlintas ataupun berhujah. Apa salahnya kita nak buat baik, bukannya pergi buat benda yang tak senonoh, bukan pergi buat benda kemungkaran. Kita nak baca ayat Quran, kita nak menghidupkan malam dengan solat, zikir, doa, istighfar, baca Quran. Kita nak berpuasa, kan benda-benda baik. Yang ini ni biasa kita dengar ya. Di sini dalam peluang ini saya nak ajak para hadirin semua, kita cuba renung sikit. Kita sebut dua kalimah syahadah tu, apa maksud dia sebenarnya? Dan apakah yang membezakannya dengan burung kakak tua? Burung kakak tua, kalau kita latih dia, burung kakak tua pandai cakap, pandai ikut kita cakap. Kalau kita latih dia, burung kakak tua pun boleh mengucapkan dua kalimah syahadah. Tapi burung kakak tua tidak faham apakah nilai, apakah yang dituntut di sebalik syahadah itu. Kita sebagai manusia, kita sepatutnya tahu. Ya, kita sepatutnya tahu bahawa apabila kita sebut la ilaha illallah, apabila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ianya bukan terhad kepada tidak ada Tuhan. Okey, maknanya aku tak sembah pokok, aku tak sembah batu, aku tak sembah salib, aku tak sembah patung. Bukan itu saja. Tetapi ianya lebih luas. Tidak ada yang membuat kerja-kerja ketuhanan kecuali Allah. Tidak ada yang mencipta bumi ini kecuali Allah. Tidak ada yang mengaturkan hujan dan angin kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Kita hanya berusaha, tapi Allah yang menentu kadar rezeki kita. Tidak ada yang menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Ubat-ubatan, jumpa doktor, semua itu ikhtiar usaha. Sembuh atau tidak, terpulang kepada Allah. Tidak ada yang memelihara kita daripada penyakit, melainkan Allah. Kita ambil vaksin, itu ikhtiar kita, usaha kita. Tetapi vaksin itu berkesan atau tidak untuk melindungi kita, terserah kepada Allah. Jadi apabila kita kata tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada yang membuat kerja-kerja ketuhanan. Tidak ada yang berperanan sebagai Tuhan kecuali Allah. Dan bila masuk dalam konteks ini, tidak ada mana-mana Tuhan yang mensyariatkan sesuatu ibadah, sesuatu keistimewaan tarikh tertentu kecuali Allah. Bila kita kata adanya sumber-sumber lain yang boleh kata boleh buat ibadah,
Sebab bila nak kata Tuhan ni, tak semestinya ni boleh hawa nafsu kita boleh jadi Tuhan juga. Macam dalam surah Al-Jathiyah, Allah ada mengkritik orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Boleh juga para ulama, sebab dalam surah At-Taubah ayat 31, Allah mengkritik ahli kitab yang menjadikan padri dan rahib mereka sebagai sembahan. Ya. Jadi bila kata Tuhan ini boleh jadi hawa nafsu kita, boleh jadi juga ustaz-ustazah yang kita sanjung sampai kita mengutamakan mereka selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, boleh rujuk surah At-Taubah ayat 31. Dan semikian juga bila kita nak buat amal-amal ibadah ni, kita mengambilnya daripada sumber lain, daripada sumber tok guru aku dulu ajar. Kitab kuning dulu ajar. Ustaz ajar. Dalam website, dalam WhatsApp group orang semua ajar. Kita mengambil sumber-sumber lain sebagai Tuhan bagi mensyariatkan sesuatu dalam agama Islam ini. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mensyariatkannya dan tidak pernah mengizinkan satu sumber yang selain daripadanya. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut sendiri dalam surah Syura, surah yang ke-42 ayat nombor 21. Yang saya sebut-sebut ni. Surah ke-42 ayat 21 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Am lahum syuraka, apakah bagi mereka sembahan-sembahan, sekutu-sekutu, syara'u lahum, yang mensyariatkan bagi mereka, minad dini, daripada agama ni, agama Islam ni, tak sebut agama lain tak kisah. Ma lam ya'zan bihillah, apa yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Allah bertanya ni bukan Allah tak tahu. Bukannya Allah ingin tahu, tak, Allah bertanya sebagai kritikan. Sebagai kritikan tajam. Apakah bagi mereka ini ada sekutu-sekutu, ada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah yang mensyariatkan bagi mereka dalam agama ni, agama lain tak kisahlah. Ya. Agama ini apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Allah tak pernah izinkan semua tu, tetapi pandai-pandai nak buat ibadah sendiri. Walaula kalimatul fasli, dan jikalah tidak kerana telah ditetapkan terlebih dahulu kalimat ataupun ketetapan, laqudiya bainahum, sudah tentu dijatuhkan ketentuan, dijatuhkan hukum di antara mereka. Wa inna zalimina, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, lahum azabun alim, bagi mereka azab yang amat pedih. Penghujung ayat ini telah pun memberi amaran tentang betapa salahnya perbuatan mereka itu, sehingga Allah ancam mereka ni sebagai orang-orang yang zalim dan sebagai orang-orang yang bagi mereka azab yang pedih. Ya, jadi sekali lagi ya, kita biasa sebut la ilaha illallah, kita biasa bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah. Jangan sekadar jadikan ianya sebutan di mulut. Kita kena faham, we must understand its consequences. Kita kena faham nilai dan tanggungjawab yang datang bersama. Ya, dalam konteks ini tidak ada Tuhan, sama ada nafsu kita ke, ulama ke, imam ke, ustaz ke, ustazah ke, yang dapat mensyariatkan sesuatu ibadah melainkan Allah. Itu konsekuensi, itu apa nak kata, kehilangan perkataan dah ni. Tapi fahamlah saya nak sebut, saya tak nak sebut macam mana dah. Itulah apa nak kata tanggungjawab di sebalik kalimah tu. Jangan kita jadi seperti burung kakak tua. Burung kakak tua, dia pun boleh mengucap syahadah, 2 kalimah syahadah. Tapi dia tak faham dan dia tidak amalkan. Tidak mengapa, sebab dia haiwan ternak. Kita manusia yang diberi akal. Dan bila kita diberi akal, kita kena faham apa yang kita sebut sebagai 2 kalimah syahadah. Kemudiannya kita sebut apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah. Dan kita bersaksi bahawa Muhammad is the messenger of Allah. Messenger apa? Messenger yang membawa Al-Quran. Messenger yang membawa, apa nak kata, risalah Islam. Nak kata pesuruh ni tak sangat, messenger ni kita kata apa ya? Orang yang membawa syariat Islam. Kalau kita kata kita ni bersaksi Muhammad itu pembawa syariat Islam, kita terimalah apa yang Nabi Muhammad bawa. Dan kalau Nabi Muhammad tak bawa perkara itu, berarti ia bukan daripada syariat Islam. Ia bukan daripada tugasnya. Maknanya apabila Rasulullah SAW tidak membawa satu syariat,
bahawa pada malam nisfu Sya'ban ni kita baca Yasin 3 kali, kita qiyamul lail, kita berpuasa pada esok harinya apa tu, berarti ia memang bukan daripada syariat Islam. Because it is his duty to bring, to teach us, to lead by example what is meant to be part of Islam, part of the syariat of Islam. When he does not do it, when he does not teach us, that means it is not part of syariat Islam. Then why are we doing it? Whereas we said, he is the messenger of Allah. Okay. Boleh kan nak cakap kau PM sekarang sangkut sikit? Ya? Kita bersaksi Muhammad itu ialah pesuruh Allah yang membawa syariat Allah, yang membawa risalah Allah. Tapi kita ada ambil daripada sumber-sumber lain, lalu kita menganggap ianya sebahagian daripada syariat Islam. Lalu kita beribadah dengannya dan menganggap ianya baik. Padahal apabila Rasulullah SAW tidak membawanya, tidak mengajarnya, tidak mengamalkannya sebagai satu contoh bagi kita, berarti ia bukan daripada syariat Islam. Itu maksud daripada rangkap kedua kalimah syahadah yang kita biasa ucapkan. Ya. Jadi macam saya ke, kita dengar orang-orang lain ke, apa masalah dia orang ni? Kita nak baca Yasin suka hatilah. Apa masalah dia ni? Saya nak bangun qiyamul lail sempena nisfu Sya'ban. Suka hatilah. Kita buat benda baik. Tak, itu baik pada pandangan diri anda. Padahal kalau kita tahu baik, itu apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Dalam konteks beramal ibadah. Kalau kita nak buat benda-benda lain, silakan. Tetapi amal ibadah ni, cuba kita renung-renung, cuba kita fikir-fikir. Aku selama ni duk mengucap 2 kalimah syahadah ni, apa consequences-nya? Apa tanggungjawab ya? Bila kita solat dalam tasyahud ada baca tu, apa ya? Jadi, moga-moga dengan pencerahan ini, kita dapat fikir semula dan kita menilai semula. Bukan sekadar untuk malam nisfu Sya'ban, bukan sekadar ibadah-ibadah yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban, tetapi ibadah-ibadah lain yang kebiasaan yang masyarakat kita ni buat. Yang merupakan amalan yang dianjurkan oleh ustaz-ustazah, oleh TV ke apa ke. Semak semula. Semak semula. Betul ke tu? Ya? Solat 5 waktu sehari tak payah solat. Tak payah semak lah. Itu memang betul. Puasa bulan Ramadan tak apalah, tak payah semak. Itu memang betul. Tapi benda-benda macam malam nisfu Sya'ban ni. Kalau sebelum ni saya ada terangkan tentang malam sempena Isra' Mi'raj atau malam 27 Rejab kan. Supaya kita semak semua. Betul ke ada ni? Ya? Itu sebagai penghayatan. Sebagai kita ni benar-benar memenuhi tuntutan 2 kalimah syahadah. Jika tidak, sila fikir-fikirkan apa beza anda dengan burung kakak tua. Apa beza anda dengan burung kakak tua yang mengucap 2 kalimah syahadah dan dia tak faham dan dia tidak ada tanggungjawab di sebalik kalimah itu. Tetapi kita sebagai manusia, ya Allah berikan akal. Kita ada tanggungjawab di sebalik kalimah itu. Jadi ayuh kita mempraktikkan kalimah itu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada Tuhan yang mensyariatkan sesuatu ibadah melainkan Allah, dan Muhammad itu ialah satu-satunya pesuruh Allah. Satu-satunya yang boleh menerangkan bahawa pada malam ini, pada siang ini ada ibadah-ibadah lain. Bukan mana-mana ustaz, bukan mana-mana ulama, bukan mana-mana imam ataupun ustazah. Moga-moga ini menjadi tazkirah kepada kita semua, insya-Allah. Saya akhiri dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.